الحمد لله المنفرد بالعظمة والجلال، المتوحد باستحقاق نعوت الكمال، المنزه عن الشركاء والنظراء والأمثال، المقدس عن سمات الحدث من التغير والانتقال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد الهادي من الضلال، وعلى آله وأصحابه الذين خلصت لهم الأعمال وصفت لهم الأحوال، وعلى جميع من اتبعهم فيما لهم من محامد الصفات ومحاسن الخلال، وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Hikam karangan Al-Arifu Billah Syekh Ibn Atta'illahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Pada pagi ini kita meneruskan lagi kata-kata hikmah yang ke-42. Qala Al-Arifu Billah Al-Syekh Ibn Atta'illahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Ukhruj min awsafi bashariyatika. Ukhruj, maka keluarkanlah. Ukhruj anta, ay ukhruj ayyuhas saliku. Ukhruj ayyuhas saliku, keluarkanlah. Ayyuhas salik, wahai orang yang berjalan. Berjalan ke mana? Ilallah, menuju kepada Allah, menuju ila mardatillah, menuju kepada mencari kerana Allah. Ukhruj ayyuhas salik ila rahmatillah, keluarlah kamu kepada mencari rahmat Allah, mencari keridaan Allah, mencarikan mendapat menjadi kekasih Allah Ta'ala. Keluar ini keluar daripada apa? Min awsafil bashariyatika, daripada sifat-sifat kemanusiaan kamu. Sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan ialah sifat-sifat yang tidak baik. Sifat kemanusiaan, sifat lupa. Sifat kemanusiaan, sifat malas. Keluarkan sifat malas kamu. Kalau kamu malas nak beribadat, tidak mungkin kamu akan sampai ke hadirat Allah. Buangkan sifat-sifat takabur kamu, kerana itu bukan sifat yang dikehendaki oleh Allah. Yang hendaklah kamu menjadi seorang yang tawaduk, seorang yang rendah diri, seorang yang insaf, seorang yang kuat, suka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu duduk di muka bumi ini dalam keadaan kamu takabur, riak. Ini sampai bila pun kamu tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhruj min awsafi bashariyatika, ukhruj ayyuhas salik min awsafi bashariyatika, min bashariyatikal mawsufah. Keluarkan, wahai orang yang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, daripada
basyariyatikal mausufa, daripada basyariyah kemanusiaan kamu itu yang disifatkan daripada sifat-sifat yang mana an kulli wasfin an litarki wa bu'di, iaitu ukhruj an kulli wasfin, meninggalkan an tu an litarki, menjauhkan, an li bu'di, an litarki meninggalkan, walil bu'di menjauhkan, jauh kulli wasfin munaqidin, daripada tiap-tiap sifat yang mana munaqidin, yang menghapuskan, li'ubudiyatika, ubudiyah kamu kepada Allah, litakuna, supaya apa tu, kamu bersihkan, buangkan sifat-sifat yang tidak baik ini, linidail haqqi mujibah, supaya kamu ini linidail haqqi mujiban, iaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala mujiban, ay litakuna anta mujiban, supaya kamu seorang yang menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak menangguh-nangguhkan panggilan Allah, kamu tidak menangguh-nangguhkan melaksanakan perintah Allah, dan kamu tidak menangguh-nangguhkan melakukan apa yang disuruh oleh Allah, bahkan kamu meninggalkan segala apa yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kesan wa min hadratihi qariba, litakuna, supaya adalah kamu min hadratihi, daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala itu, qariban, kamu hampir kepada Allah, hampir kepada Allah. Hendaklah ditinggalkan sifat-sifat yang tidak baik, iaitu seperti sifat-sifat sukakan dunia. Al-Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala berkata, ad-dunya syai'ani, dunia ini ada dua, la thalisa lahuma, haduhuma hubbud dunya, yang pertama ialah cintakan dunia. Dunia ni dua saja, ad-dunya syai'ani la thalisa lahuma, dan tidak ada tiga baginya. Yang pertama hubbud dunya, cintakan dunia. Yang kedua wal akharu hubbul jahi, yang kedua sukakan kemegahan. Hubbul jah, jahun asal kalimatnya ialah wajhun, asal kalimat ialah wajhun, muka. Kemudian inqilab, berlakulah pertukaran di dalam istilah ilmu saraf, dinamakan al-inqilab, namanya al-inqilab, bertukar. Asalnya wajhun jadi jauhun, kerana jim itu berbaris atas, selepasnya waw adalah tidak bersesuaian apabila selepasnya waw berbaris atas, melainkan dengan alif. Qulibatil waw alifan, maka ditukarkan waw menjadi alif, jadilah jahun. Asalnya ialah wajhun, muka. Kerana orang yang belagak ni, dia akan suka muka dia ke depan. Sikit-sikit muka dia, sikit-sikit muka dia. Orang tak panggil pun dia ke depan. Dia suka ke depan. Ini orang yang bermegah-megah. Suka ke depan. Tak dipelawa pun dia ke depan. Dia nak menunjukkan diri dia. Kenapa jah ini memberi maksud kemegahan? Kerana asal kalimatnya dalam kaedah bahasa Arab dinamakan al-ishtiqaq. Ishtiqaq original ataupun asal kalimatnya ialah wajhun. Asal kalimatnya ialah wajhun, yang suka tunjuk-tunjuk muka. Jadi orang yang di dalam dunia ini, yang pertama hubbul dunya, yang kedua hubbul jahi. Faman zahada fil mal, barang siapa zuhud dengan pada hartanya, wal jah, dan juga zuhud daripada nak bermegah-megah, fahuwa sadiqun, maka fahuwa siddiqun, maka ianya adalah orang yang sebenar, orang yang siddiq, orang yang benar. Wa man zahada fil mal, orang yang zuhud pada harta, dunal jah, tapi kalau dalam bab nak menunjuk-nunjuk, nak berbegah-begah ni, dia tak boleh tinggal. Itu sudah menjadi kebiasaan baginya, habit dia. Ini dinamakan basyariyah. Basyariyah, dia tidak boleh meninggalkan basyariyah. Summiyal basyariyatu, dinamakan basyariyah
Kerana libudui basyariyatihim, kerana zahirnya sifat basyariah itu pada diri dia, iaitu zahir sifat basyariahnya tidak boleh dihilangkan lagi. Suka menunjuk-nunjuk, suka nak ke depan saja, nak glamour, jah ni nak glamour. Dia zuhud dari sudut harta, tetapi tak boleh tinggal suka bermegah-megah, suka nak disanjung-sanjung. Kesannya fahuwa mura'un, ia termasuk yang menunjuk-nunjuk. Mura' diambil kalimah ra'a. Ra'a yara, ru'yan. Jadi kalimah ra'a, ara'a yuri'u, iaitu mura'in atau mura'un, menunjuk-nunjuk, memperlihatkan supaya dilihat oleh orang. Ini perangai basyariah. Kalau ada sedemikian rupa, dia tidak akan sampai ke hadrat Allah Ta'ala, tidak akan merasa hampir kepada Allah, tidak akan rasa seronoknya beribadat kepada Allah, sebab dia beribadat kerana nak tunjuk-tunjuk ke orang. Wa man zahada fil jah, barang siapa zuhud, dia tak suka bermegah-megah, tak suka. Tapi wa ahabbal mala, berkata berkira, siang malam mencari harta. Dah tua-tua pun mencari duit dah banyak dah. Sampai tak ada masa untuk pergi ke masjid dan ke surau, sehingga tak ada masa nak sembahyang sunat, tak ada masa nak sembahyang puasa sunat dah. Sedangkan dah tua-tua ni boleh puasa sunat, dah sibuk lagi nak cari harta, sibuk lagi nak cari harta. Maka orang ni adalah orang yang hina, orang yang hina. Cari harta sehingga nak kata nak semayang sunat pun tak ada masa, nak kata nak berzikir pun tak ada masa, nak katakan nak bersalawat pun tak ada masa, nak kata nak mengaji malam-malam pun sebab siang sudah penat, habis. Orang ni dalam keadaan adalah orang yang hina, sampai bila pun dia tidak akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Syekh kita menyebut ukhruj min awsafi basyariyatika, keluarkan wahai orang yang nak berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, min, daripada sifat-sifat basyariah engkau, an kulli wasfin munaqidin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambung kitab kita ni. Dan dari sifat-sifat buruk ini, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat basyariah seperti hasad, iri hati, dengki, sombong, suka melaga-lagakan orang, gilakan pangkat, sukakan pada dunia, tamak dan sebagainya, akan timbul cabang-cabangnya yang berupa pemusuhan, kebencian, merendah terhadap orang kaya, menghina orang miskin. Iaitu bagi mereka yang ada sifat-sifat basyariah ini masih lagi tidak dibuang, maka dia akan wattazallul lil aghniya, tazallul lil aghniya, merendahkan terhadap orang kaya. Kalau berhadapan dengan orang kaya, dia orang yang berpangkat, lemah lutut. Walaupun orang kaya, orang yang berpangkat tu melakukan salah, melakukan perkara yang bertentangan hukum Allah, tak berani nak tegur, tak berani nak tegur, tak berani nak menyatakan kebenaran. Kerana apa ni? Hubbul jah. Kerana dia nak mengekalkan kedudukan dia, nak mengekalkan kedudukan dia. Orang yang di atas dia melakukan dosa, melakukan benda maksiat, tak berani nak tegur, tak berani nak kata, Encik, Tuan, Datuk Seri, Puan Seri, Tan Seri, ni tak betul ni berdosa, ni maksiat. La yastati. Dia tak mampu. Kenapa tak mampu? Kerana dalam dirinya hubbul jah. Dia nakkan kedudukan. Kalau ditegur, kedudukannya akan tergugat. Kalau disebut, barangkali menyebabkan dia tidak akan mendapat habuan dunia.
Kalau ada bertapak sedemikian rupa pada dirinya, sampai bila pun dia tidak akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman beribadat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, barang siapa yang nak mendapat kemanisan iman, man wajada halawatal iman, ini orang yang akan mendapat halawah iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara ini, barang siapa yang mendapati baginya 3 perkara ini pada dirinya, wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan kemanisan iman. Para alim ulama hadis menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda dalam hadis, kemanisan iman ini seolah-olah mengumpamakan iman itu seperti makanan. Ini disebut dalam ilmu balaghah babut tashbih. Seolah-olah al-imanu kal mat'umi. Iman itu seumpama sesuatu yang dimakan. Contohnya kalau kita nak minum air teh tarik itu manis, kita bubur susu pekat banyak sikit, maka dia jadi manis. Kita kata, mai sini, ini cerai lah air ni, tambah sikit susu, jadi dia manis. Maka bahannya ialah susu pekat. Kalaulah contohnya kita makan gulai, dia kurang masin, maka nak bagi dia masin, ambil garam. Kurang order contohnya teh limau suam, kita rasa tak ada masam pun, kata bagi sebelah lagi limau kasturi, kita perah, baru terasa masamnya. Mana setiap makanan, kalau kita nak bagikan dia manis, kita tambahkan sesuatu yang boleh memaniskan. Kalau kita nak bagi dia masin, maka tambahkan garam. Kalau kita nak bagi masam, tambahkan sesuatu yang boleh jadi masam. Begitu juga iman ini. Seolah-olah Nabi SAW menyebut, man wajada halawatal iman, seolah-olah al-imanu kal mat'um. Iman itu seumpama benda yang dimakan. Bagaimana nak kasihkan dia manis? Maka an yakunallahu wa rasuluhu, bahawa Allah dan Rasul itu terlebih dicintai. Dia terlebih cinta Allah dan Rasul. Maka kalau dia cinta kepada dunia, dia tidak akan merasakan kenikmatan. Kenapa? Kerana dia tidak ada satu bahan yang nak dapatkan jadi manis, sehingga menyebabkan ianya dia tawar, tak ada rasa apa-apa, sebab dia guna dunia nak memaniskan iman, maka tidak akan dapat. Tapi kalau dia nak maniskan iman, iaitu hanya kepada Allah, mencari keridhaan Allah, mencarikan maghfiratullah, keampunan Allah, mencarikan keridhaan dan rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan iman dia itu manis. Di antaranya yang disebut dalam kitab kita, iaitu merendahkan terhadap orang kaya. Mana tazallul lil aghniya, tazallul lil aghniya. Ini jadi dia rendah diri dengan orang kaya, walaupun orang tu buat maksiat, tak berani nak tegur, tak akan dapat hampir kepada Allah, tidak akan dapat. Dan dia kata wastihqaqul fuqara'i, dan memandang hina kepada orang miskin. Kalau orang miskin datang, dihina-hinakan orang miskin, pandang lekeh pada orang miskin. Bila pandang lekeh pada orang miskin, pandang mulia pada orang-orang yang berpangkat dan berkedudukan, ma'assalama ya syekh, kau tak akan dapat sampai ke hadarat Allah. Ma'assalama khalas, tak akan dapat. Ini dihuraikan oleh Syekh. Oleh sebab itu Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab beliau yang lain, Tajul Arus, Syekh Ibn Atha' menyebut, innamal anwaru matayal qulub wal asrar. Innamal anwar, hanya saja nur hidayah Allah. Matayal qulub, mataya diumpamakan kenderaan bagi hati. Mataya
mataya, iaitu matiyah, seolah-olah markab, satu benda yang ditunggang, umpama matayal qulu wal asrar. Wan nuru jundul qalbi, adapun nur hidayah Allah ini, nur rahmat Allah, umpamakan bala tentera hati. Wa kama anna zulmata jundul nafsi, sebagaimana kegelapan adalah bala tentera kepada nafsu. Fa idza arada Allah, apabila Allah menghendaki ayyan sura abdahu, ini punya kata-kata hikmah, barang siapa yang Allah kehendaki Allah nak tolongkan hamba ini, amaddahu bi junudil anwar, maka Allah perpanjangkan, Allah perlebarkan, perluaskan dengan bala tentera cahayanya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya keimanan, Allah berikan syumulut tauhid, cahaya matahari tauhidnya, sehingga ia terbit dan terpancar, diumpamakan matahari terpancar, semuanya akan dapat manfaat. Begitulah diumpamakan hati ini apabila mendapatkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah pancarkan nur keimanan dan juga ketakwaan, wa tawallana fi man tawallaita, kita minta kepada Allah taala, maka lantiklah kami ini sebagaimana yang telah kau lantikkan akan wali-wali engkau. Maka yang dimaksudkan oleh ulama di dalam doa kita semayang subuh pada kunut tadi, wa tawallana fi man tawallaita, bermakna idza tawallallahu subhanahu wa ta'ala 'abdan sana qalbahu minal aghyar, apabila Allah telah melantik di kalangan hamba-hambanya, maka sana qalbahu, Allah telah peliharakan hatinya, hati hamba ini, minal aghyar, daripada kotoran-kotoran. Aghyar diambil kalimah ghairun, ghair mana lain, aghyar mana lain, lain daripada khusyuk, lain daripada tauhid, lain daripada keseronokan ibadat, lain daripada kenikmatan beribadat, lain daripada ingat Allah. Maka Allah buangkan semua ni, yang ada dalam hati ni ialah iman dan taqwa. Maka Allah peliharakan akan hatinya ini daripada yang selain daripada Allah. Yang ada dalam hati ini ialah Allah kecintaan. Oleh sebab itu Imam Syekh Ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau yang lain, iaitu dalam kitab Tajul Arus, menyatakan idza tawalallahu, apabila Allah telah melantik seseorang, sebagaimana kita doa tadi, wa tawallana fi man tawallaita, minta supaya Allah wa tawallana, melantikkan kita, supaya Allah peliharakan, wa harasahu, maka Allah akan peliharanya, bidawamil anwar, dengan berkekalan cahaya keimanan, dengan berkekalan cahaya rahmat, dengan berkekalan cahaya keampunan, berkekalan dengan cahaya kenikmatan dan kelazatan beribadat kepada Allah. Allah azim. Ini doa yang kita baca pada waktu kunut tadi, supaya sepanjang hari kita pada hari ini telah dilantik oleh Allah kepada kita, Allah lantik kita dan Allah peliharakan sepanjang hari ini. Kita mendapat rahmat dan juga mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang ulama yang alim, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang ulama yang alim, nama beliau ialah Abu Sa'id Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Faqih, seorang yang faqih, alim dari ilmu fiqh, zahid, seorang yang zuhud, alimul jalil, wa alim yang teragung, wasufil syahir, seorang ahli sufi yang masyhur, seorang sufi yang masyhur. Beliau menyebut, inna amalil maghfirah qad la'ibta bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Inna amanil maghfirah,
Sesungguhnya cita-cita untuk mendapatkan keampunan. Semua orang tadi berdoa minta Allah ampunkan dosa. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tamma waghfir lana dzunubana ammatan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa macam mana? Halakauni zunubi. Hal keadaan dosa-dosa kami tadi ya Allah, atau halakauni zunubina, hal keadaan dosa-dosa kami tadi ini ammatan, keseluruhannya minta Allah ampunkan. Sama ada dosa kecil, sama ada dosa besar, sama ada dosa yang nyata, sama ada dosa itu tersembunyi, sama ada dosa itu di waktu siang ataupun dosa itu di waktu malam. Waghfir lana dzunubana ammatan. Minta supaya diampunkan oleh Allah. Kita berharapkan, bercita-cita dosa ini diampun oleh Allah. Kata Syekh Imam Hasan al-Basri, ataupun boleh dibaca Al-Hasan al-Basri dan juga Al-Imam Al-Hasan al-Basri. Dua di dalam ilmu nahwu boleh baca. Inna amaniyal maghfirah. Sesungguhnya amani, cita-cita, angan-angan keampunan, tapi qad la'ibta bi aqwamin. Tapi kamu bermain-main sama-sama orang lain, sama-sama menghabiskan masa bermain-main dengan orang. Orang sepatutnya beribadat, kamu pergi bermain. Sepatutnya waktu subuh ni kamu pergi semayang berjamaah, kamu sama-sama mengaji, tapi pagi-pagi kau pergi jogging. Kamu boleh lebih mengutamakan kesihatan dalam dunia, tapi tidak mementingkan kesihatan dan juga kesejahteraan di akhirat kamu. Qala'ita bi aqwamin hatta kharaju, sehingga mereka itu keluar minad dunya mafalis, sehingga mereka bila keluar dalam dunia ini dalam keadaan apa? Iaitu dalam keadaan muflis. Tak ada apa-apa yang nak bawa, tak ada amalan-amalan yang saleh. Yang ada badan sihat, jaga di sudut makanan, makan jenis healthy sahaja. Pagi-pagi pergi jogging, petang-petang pergi bersenam lagi, sihat. Umur nampak walaupun sudah lanjut nampak sihat, sama dengan orang umur 40 walaupun dah umur 70. Alhamdulillah, kuais tamam. Dari sudut kesihatan nampak bagus, tetapi kamu muflis di akhirat kerana tak ada amalan apa-apa. Orang pagi-pagi boleh semayang duha, kamu pagi-pagi kena tertarik. Lepas jogging kena tertarik dan roti canai, sembang-sembang dekat pukul 11.30 baru balik. Allah, khasir jaddan. Kau jadi rugi, kau akan jadi menyesal kerana badan yang sihat diberikan oleh Allah, kamu telah terperdaya sehingga kamu tak dapat buat apa-apa amalan. Ukhruj ayyuhas salik min awsafi barsyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika. Ini yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah. Maka kena keluar sifat-sifat manusia ni. Bukan tak boleh bersenam, bukan tak boleh kita nak bagi badan sihat, tapi jangan sampai kamu rugi. Ini kata Syekh Imam Hasan al-Basri. Al-Imam al-Hasan al-Basri pernah berkata lagi, "Idza aradallahu bi'abdin khairan minad dunya, lam yashghalhu bi ahlin wala waladin." Mana-mana yang Allah kehendaki hamba Allah itu melakukan kebaikan. Contohnya sekarang ni, kalau Allah nak kita ni jadi baik, lam yashghalhu bi ahlin, maka Allah telah berikan petunjuk kepada dia, dia tidak akan menyebutkan dirinya dengan ahli keluarga. Kalau subuh-subuh sekarang ni nak bersama dengan ahli keluarga, daripada dulu, daripada zaman kanak-kanak berangkat, anak kecil-kecil, barangkali mungkin anak-anak masih kecil, nak mandikan dia, kemudian nak hantarkan ke sekolah, nak hantarkan tuition, nak atau macam-macam. Ni dah tak ada dah. Anak semua dah besar-besar, bercicit dah sekarang ni. Yashghal juga, sibuk lagi dengan kira cucu, sibuk lagi dengan kira cicit, sibuk lagi dengan makcik-makciknya.
Allah tidak kehendaki kebaikan dengannya. Walam lam yashghalhu biwaladin, dan tidak menyibukkan dengan anak pinak yang ada. Anak tetap anak, tetapi tidak menggugatkan dan menjejaskan ibadatnya kepada Allah, ianya konsisten dan istiqamah, maka orang ni Allah pilih dia dah buat kebaikan. Dia telah keluarkan sifat-sifat kemanusiaan dan masukkan sifat-sifat kehambaan liubudiyatika, iaitu ubudiyah kepada Allah Ta'ala, maka ianya akan menjadikan apa dia? Wa min hadratihi qariba, dia akan hampir kepada Allah. Allahu Akbar. Indahnya kata-kata yang diucapkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Di antaranya kata-kata hikmah Imam Hasan Al-Basri ini. Ada orang jumpa Imam Hasan Al-Basri. Bila hadir majlis Imam Hasan Al-Basri, dia tanya soalan, Syekh, ulama ni kata begini, ulama ni kata begini, al-faqih hadha yaqul kaza wa kaza, wal faqih kaza yaqul kaza wa kaza. Dia kata ulama ni kata begini, faqih ni kata begini. Maka Imam Hasan Al-Basri tanya, hal ra'aitum faqihan qattu bi'ayunikum? Adakah kamu menilai seorang itu faqih dengan kamu lihat dia pakai sarban, pakai jubah, boleh baca kitab, itu faqih? Adakah sekadar yang kau nampak zahir di matamu sehingga kamu kata dia tu faqih, itu alim? Kamu nak tahu macam mana kita nak katakan orang itu faqih? Ukurannya, innamal faqihu az-zahidu fid dunya. Orang yang faqih adalah orang yang zuhud dalam dunia. Dunia ini tidak menguasai, kedudukannya tidak menggugatkan dia untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan hak, walaupun barangkali kalau dia katakan hak tu, dan kalau dia kata nanti apa pula kedudukan aku, apa akan jadi aku, macam-macam. Kalau ada fikir begitu, dia bukan al-faqih. Al-faqih. Dulu ada guru saya kan, dia menceramah memang berapi. Alhamdulillah sampai tua, sampai meninggal. Dia mengajar tanpa tauliah, ditangkap. Masa di Perak ditangkap, kemudian dibawa. Masa itu panelnya Datuk Mufti. Entah mengajar kita apa? Mengajar kita hikam. Mengajar kita hikam Ibn Atha'illah Sakandari, kata yang lama tu. Tok Pulau Manis mengajar. Entah tak ada tauliah. Memang tak ada tauliah. Kalau Datuk tak bagi saya, Sahibus Samah tak mengaji, tak bagi saya mengajar, alhamdulillah, dia kata, Datuk mengajar lah. Datuk mengajar. Ni surau, ni masjid, tak apalah, ada orang ganti saya. Seorang ulama yang alim, tawaduk, bertarekat dengan tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Seorang yang karamah, saya dah huraikan di Duyung, karamatul awliya, karamah beliau. Karamah beliau. Dia kalau orang patah, dia pegang dia, bismillah, bismillah, baliklah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah 3 hari lepas okey. Orang yang zuhud. Arwah ayah saya kata, oh tak boleh lawan dia, zuhudnya. Bini ni dengan suami selalu tak apa percaya suami ni wali. Memang tak percaya sebab dia hidup suami, walaupun dia tengok suami dia kuat zikir, walaupun kuat semayang, tapi satu hari ada orang minta datang ke rumah Tok Syekh. Dia kata dulu orang panggil lebay je, lebay. Lebay, dia kata ada susu. Anak saya dah lama tak minum. Dulu jenis yang susu, saya tak ingat susu apa, bukan Dumac. Ada satu susu dulu. Sekarang Infalek macam-macam. Dulu ada susu, saya tak ingat nama susu. Dia kata ada. Dia pun ada anak kecil. Dia pergi ambil kat dapur, dia bagi susu. Bini mesti mengamuk. Bini dia mengamuk.
Abang ni bagi ke orang. Anak kita nak minum apa? Allah ada. Dia kata Allah ada. Orang tu itu rezeki dia. Rezeki kita tak tahu lepas ini. Itu rezeki dia. Saya pun tak sampai tak itu. Itu rezeki dia kata. Kerana dia kata itu rezeki dia. Rezeki kita Allah tentukan lain. Tiba waktu petang, ada orang pergi minta, kalau kita ni minta air penawar, minta lepas baca doa, lepas habis baca doa ni dia bagi 1 dozen susu. Ayah saya cakap, kalau kau boleh sampai tahap Tok Lebay ni, boleh layak mengajar kita hikam. Masa tu saya nak mengajar kita hikam masa duduk di Gombak. Umur saya ketika itu belum cukup 40 tahun. Belum cukup 40 tahun. Jadi arwah ayah kata, umur kau belum cukup 40 tahun. Kau belum merasai kepayahan, kesusahan dan menghadapi banyak akabat, banyak rintangan. Belum mantap lagi. Tak boleh dia kata. Ayah saya kata, kau jangan mengajar kita hikam. Walaupun mengaji, walaupun tahu istilah semua ni, kau tak layak lagi mengajar. Jadi saya tak mengajar sebelum umur saya 40 tahun. Dan saya mula mengajar kita hikam ni ketika umur 45 tahun. Ketika umur 45 tahun ke atas, baru mengajar kita hikam. Kerana banyak rupanya betul lah ayah saya cakap. Banyak ujian, banyak akabat yang perlu kita hadapi, dan kita betul-betul sudah menjadi mantap baru boleh mengajar kitab hikam. Lain kau ajarlah kitab fiqh kena ajar, kitab apa pun tafsir, tapi kitab hikam ia memerlukan kepada riadah. Oleh sebab itu yang telah saya huraikan, ukhruj bil riadah, ukhruj bil mujahadah. Maka keluarkanlah kamu dengan cara riadah, dengan cara mujahadah. Daripada apa? Ani min awsafil basyariyah. Daripada sifat-sifat basyariyah. Allahu Akbar, itu wali Allah. Wali Allah. Tawaduk. Ayah saya cerita, Tok Lebay ni memang dia mengajar kitab hikam, dan dia beritahu dia, memang dia alim, dia boleh baca kitab hikam. Dia hurai ni sehingga menusuk dalam hati. Dia naik kereta, anak murid bawa, minyak dah habis. Minyak dah habis. Ni cerita ni makruf segi juga, sebagaimana Muallim Haji Wahid pun begitu. Jadi macam mana buat Tok Lebay? Minyak dah habis. Dia kata tunggu sekejap. Dulu ada parit-parit tepi. Dia pun turun, dia ambil air, dia tuang. Tapi jangan tengok. Dia tutup. Jangan kau buka sampai bila-bila. Jangan kau buka. Dah lama anak murid ni bawa, teringin nak tengok apa pula dalam dia. Tak kering-kering kan. Dulu tak ada meter. Dia tak ada meter minyak tu. Buka-buka kering terus. Dan jangan kau ceritakan melainkan setelah aku meninggal dunia. Melainkan selepas meninggal ni. Ini Allah berikan karamatul awliya. Masa tu tak ada handphone, masa tu tak ada apa pun. Ketika meninggal dunia, Allahu Akbar, ramainya manusia. Dia bukan ulama tersohor keluar TV, bukan keluar kat radio, bukan ada poster sana, poster sini, tapi punya ramainya membanjiri ketika mana dia meninggal dunia. Allah, ini disebut oleh Syekh Ibn Qayyim, kalau kamu nak melihat seorang itu adalah kekasih Allah, Allah muliakan, lihatlah ketika dia meninggal dunia. Lihatlah ketika dia meninggal dunia. Kalau meninggal dunia punya ramai orang. Punya ramai orang. Tak ada orang panggil apa-apa bagi duit. Setengah orang ni ramai kenapa? Sediakan 10,000. Iaitu panggil budak tahfiz 3 bas. Sediakan. Ustaz nak ramai. Ada 10,000. Kita panggilkan budak tahfiz sana 3 van, budak tahfiz sana 2 van, budak sana pula orang anak yatim 1 bas. Ramai, penuh Masjid Raudatul Jannah. Mana 10,000 dia gunakan?
Ini ulama. Sambung balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya lagi. Bermuka-muka. Dia kata. Makna tarakul sifati bimaji'ir rizki. Iaitu bermuka-muka, sempit dada, hilang kepercayaan terhadap jaminan Allah, kejam, tidak malu dan sebagainya. Ini sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia. Contoh disebut iaitu tarkus siqati bimaji'ir rizki, tak percaya dengan rezeki Allah. Wa khawfus suqutil manzilah min qulubil khalqi, takut nama kita ini tidak tersohor di dalam hati-hati manusia, nak supaya dipuji dan diangkat-angkat. Oh, ini sifat basyariah. Wasyukh wal bukhl, kedekut. Ini sifat tulul amal, panjang angan-angannya sehingga menggugatkan, menjejaskan zikir. Sepatutnya sekarang ni boleh zikir, dia angan panjang. Aku kalau ada duit ke sana, kalau ada duit sana. Macam-macam dipikir. Ni kalau ada duit ni nak tambah rumah ni, supaya cucu nanti balik boleh. Ni nak tambah sini lah, nak ubuk garaj lagi, supaya dia ada tempat parking kereta nak balik ni. Dah fikir je, tenang. Kalau ada rokok lah, tulul amal, habis. Ini sifat basyariah. Melawan berapa jam? Hampir 1 jam. 1 jam habis sia-sia. Habis. Ini sebutlah kita. Oleh sebab itulah Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala menyebut, kita kena cari anwar daripada cahaya daripada Allah yang menerangikan kita. Bila Allah berikan cahaya hidayah, Allah berikan cahaya keampunan, Allah berikan cahaya keredaan, Syekh menyebut anwarun uzina laha fil dukhul, cahaya yang diizinkan baginya masuk. Wa anwarun uzina laha fil usul, iaitu ada cahaya yang diizinkan oleh Allah sampai kepadanya. Mula-mula cahaya hidayah Allah bukakan, Allah berikan kita masuk. Kemudian Allah berikan lagi sebab kita bermujahadah, Allah berikan cahaya ini untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang disebut dalam kitab kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sambung lagi. Apabila seorang telah dapat mengusir dan membersihkan diri daripada sifat-sifat yang rendah, kalau dia dapat buangkan semua sifat-sifat ni secara mujahadah. Secara mujahadah yang bertentangan dengan sifat kehambaan itu, hamba ni dia suka seronok-seronok. Ni sifat manusia, suka seronok-seronok, suka bermewah-mewah, suka. Dia boleh buang tu, dia buangkan sifat-sifat tu. Sifat-sifat ni sifat suka tidur, sifat suka bersembang, sifat suka berpoya-poya. Kita kalau bersembang 2 jam tak cukup, boleh buang sifat tu. Boleh sembang kadar 5 minit, 55 minit lagi baca Quran ataupun berzikir. Kalau boleh buang tu memang handal Jeffrey. Itu memang Allah pilih. Idza aradallahu bi khairan, idza aradallahu abdahu khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan hamba-Nya kebaikan, ni Allah berikan nur. Wa uzina lahu fil usul, maka Allah izinkan untuk sampai kepada dia. Ini kalau betul ni, alhamdulillah, ini memang Allah pilih. Maka pasti ia akan sanggup menerima dan menyambut pimpinan Tuhan, mujiban lidail haqqi, dia saud apa yang Allah suruh tanpa ada tanya-tanya lagi. Tak ada rasa walaupun ianya letih, tapi ini panggilan. Contohnya sekarang ni, kita baru nak rehat, tiba-tiba telefon. Ini dia kata YB panggil entah ni. Apa pula ni? Bila pula YB kena aku? Begitu. Dia nak bagi sesuatu ni ke entah ni.
Datanglah sekarang. Kalau tak datang, bergegas daripada badan rasa lemah-lemah. Mandi pun mandi. Pakai wangi-wangi. Linidai, kerana menyahut panggilan seseorang, somebody, seorang yang dianggap ada jawatan, ada kuasa. Tetapi yang lebih berkuasa Allah. Adakah kamu mujibah lididai al-haqqi azza wa jal, telah menyahut panggilan Allah? Kamu telah bersedia, kamu telah mewangi-wangikan badanmu dengan sifat-sifat terpuji, dan kamu buangkan sifat-sifat mazmumah yang mengotorkan, yang membusukkan diri kamu. Allahu Akbar. Ketika itu memang bagus. Ini baru betul kata Syekh. Linida'il haqqi mujiban, litakuna linida'il haqqi mujiban, ay litakuna mujiban linida'il haqqi, supaya kamu benar-benar menyahut panggilan Allah. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala pernah berkata, la takun kal alil, kamu jangan jadi macam orang sakit. Orang sakit macam mana? La atadawi hatta ajida syifa. Orang sakit ni kita ziarah, bang tak makan ubat, biarlah dia sembuh sendiri. Biarlah dia sembuh sendiri, tak nak makan ubat. Dia kata tak nak makan ubat, dia biar dia sembuh sendiri. Agak-agak boleh sembuh. Lagi bertambah lagi bertambah, lagi bertambah. Haji Rahman kalau pening kepala, ada juga ambil minyak cat kapak. Itu ubat juga. Kalau sesemua ambil witch, itu pun ada juga ubat. Ini tak ada. Tak ada apa ubat. Kunyit pun tak ambil, apa semua tak ada. Biarlah dia sembuh sendiri. Lagi bertambah, lagi bertambah. Ada baru ni ada sahabat meninggal dunia. Muda pada saya. Dia mula demam. Kata pergilah klinik, biarlah sembuh sendiri. Dia kata sembuh sendiri. Lama-lama naik darah tinggi dia. Di hospital tinggi 2 tahun lebih, tak sedar meninggal. Bolehkah kita biarlah dia sembuh sendiri? Tak. Oleh sebab itu Syekh Ibn Atha menyebut dalam kitab Tajul Arus, la takun kal alili, jangan kamu jadi macam orang sakit. Yaqulu la atadawi hatta ajida syifaa, aku tak akan makan ubat melainkan biar dia sembuh sendiri. Fa yuqalu lahu la tajidu syifaa hatta tatawadawa, kamu tidak akan dapat sembuh melainkan kamu berubat. Oleh sebab itu kamu tidak akan dapat sembuh hati kamu ini. Untuk mendapatkan kelazatan dan kenikmatan mesti diubat. Diubat dengan cara mana? Iaitu diubatkan fal jihadu laisa ma'hu halawatun. Sesungguhnya berjihad, bermujahadah tidak akan bersamanya kemanisan. Kita kalau nak mujahadah bangun malam, dia bukan manis. Orang nak mujahadah, nak berjihad, dia bukan ada kemanisan. Mula-mula keparitan. Begitu juga orang sakit ni, kena makan, kena pantang. Allahu Akbar. Ni tak boleh. Mudah tu apa yang boleh? Semua tak boleh. Kalau nak sembuh, jangan makan. Ini kena pantang. Oleh sebab itu, barang siapa yang nak sembuhkan hatinya untuk sampai kepada Allah Ta'ala, kena pantang. Wa ma ma'ahu illa ru'usul asinnah. Kalau orang bermujahadah, berjihad, tidak ada bersamanya melainkan nampak ujung-ujung lembing dan pedang. Fajahid nafsaka hadha huwal jihadul akbar. Maka hendaklah kamu berjihad melawan hawa nafsu kamu. Inilah jihad paling besar. Wa'lam anna sukla la 'abda laha la 'ida laha. Diumpamakan seorang perempuan yang mengandung, perempuan yang kehilangan anaknya. Diumpamakan seorang perempuan yang mati anak, dia dapat anak meninggal dunia, macam mana agak-agak? Terdengar budak menangis, anakku. La 'ida laha. Walaupun orang sambut hari raya, bersukaria, ibu yang kematian anak ni tak ada hari raya bagi dia. Wa hadzal huznu, kesedihan ini telah
memenuhi hatinya sehingga dia tak ada rasa apa-apa pun. Orang raya berdentum sana seronok, dia tak rasa seronok, tak akan rasa seronok. Bal al-id liman qahara nafsahu. Sebaliknya, hari raya yang sebenar keseronokan orang yang boleh menahan hawa nafsu. Orang yang, oleh sebab itu seorang ibu ni kalau dia sedih ke di atas kematian, orang raya pun dia tak akan dapat, dia tak ada akan rasa seronok. Begitulah kita ini apabila dipenuhi dengan penyakit-penyakit ni, tidak dihilangkan lagi, maka dia tidak akan merasakan satu kebahagiaan dan keseronokan. Orang kata seronoknya semayang ni, biasa ya, dia kata. Seronok dapat pergi umrah, tengok Kaabah ni, Allahu Akbar, masih terbayang-bayang. Seronoknya. Ada hamba Allah ni, saya rasa biasa je lah. Bukan semua orang pergi Mekah, bukan semua orang pergi Madinah merasakan kenikmatan. Ada orang rasa seronok pergi bin Daud, seronoklah pergi jalan sana, seronok tangkap gambar, sungguh selfie, seronok gitu. Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Kadang-kadang sudah biasa pergi, biasa. Balik pergi tawaf, kemudian pergi umrah lagi, pergi umrah. Dia rasa biasa aja. Tak ada rasa macam rasa seronok yang tidak tergambar. La idalah. Tidak ada. Kesemua apa tu? Sebab dalam hatinya masih lagi ada dunia. Dia tidak diizinkan lagi kerana belum mendapat pancaran cahaya daripada Allah, pancaran mahabbah, pancaran keseronokan dan keenakan beribadat. Oleh sebab itulah kena cari, kata Syekh, ukhruj bil mujahadah, ukhruj bil riyadat. Bil riyadat. Sama balik kita. Dan seterusnya lagi. Seperti di dalam ayat-ayat Quran yang berupa pimpinan dan contoh yang diberikan. Ittaqullah. Allah suruh kita bertakwa. Allah sebut dalam Quran, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguh syurga itu adalah tempat. Adakah kita rasa memang syurga, merasakan syurga, berada di taman-taman ilmu? Nabi SAW bersabda, idza maraltum bi riyadil jannati farta'u, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Apabila kamu lalu di taman-taman syurga, maka hendaklah kamu berhenti dan ragutkan dia. Makan. Riyadul jannati, farta'u ni diumpamakan binatang. Contohnya sekarang ni kita bawa lembu banyak, tiba-tiba sampai ke ladang ternakan ni, rumput banyak, lembu ni kan, dia akan berhenti situ beragut, pindah sana pula dia makan sana. Petanggang dia tak akan berganjak, dia makan pusing sana, pusing sana. Kalau kambing pula makan sana, nampak pula ada daun nangka, oh dia makan daun nangka, wow, sampai boleh melompat-lompat. Nak juga daun nangka tu, dia rasa sedap, kita tarik tengkor dia, dia takkan bergeraknya, lagi nak lagi dia. Oh, anak-anak kambing ni, oh melompat dia, kerana rasa enak. Tarik, dia tak akan enaknya. Nabi SAW menggunakan kalimah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah taman syurga? Iaitu majlisul ilmi. Mana orang yang duduk dalam majlis ilmu diumpamakan binatang pergi ladang ternakannya ini, tempat ragut makanan dia ni, rasa songok sampai petang kan, kita tarik, dia udah betul kenyang. Kalau kita ada bela kambing ni, dia dah kenyang dah, boleh. Kalau lagi tak kenyang, tarik, dia tak akan lepas. Umpama itulah, duduk dalam majlis ilmu, merasakan kekenyangan, merasakan kenikmatan. Allah berikan berada seperti dalam taman-taman syurga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahu akbar. Sama balik kita. Atau yang berupa pimpinan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian berarti ia telah mendekati hadrat Allah.
maka dia seolah-olah dia sudah begitu hampir kepada Allah Ta'ala. Semakin hampir ni bukan hampir seperti jasad, hampir dengan rahmat, hampir dengan keampunan. Bila Allah berikan rahmat, dia akan rasa seronok, akan seronok. Bila Allah berikan keampunan, maka dia akan rasa, orang contohnya bersih, Jeffrey lepas servis kereta macam mana? Minyak tukar, pelak tukar, timing tu semua dah adjust bagus, tayar pun dah buat alignment, balancing, berdesub. Kalau nak pergi ke polis sekarang ni, boleh yakin lah, tenang, sedap. Sebab apa kita ni sumbat, kita ibadat ni sumbat. Allah, tak percaya sekarang ni, cuba baca Quran. Tak cukup tidur Ustaz kan tadi. Kereta dia tak kira, sampai ke polis, masuk pula, pusing pula sana, turun pula ke bawah, pergi Langkawi. Elok je kita ni, sebab enjin dia bagus. Bagi orang yang enjinnya sudah bagus, dirinya telah mendapat keampunan kepada Allah, dia jadi lancar, ibadatnya lancar dan tak ada sekat-sekat. Itu tanda Allah dah ampun dosa dia, itu tanda Allah telah rahmat bagi dia. Maka untuk sampai pada tahap itu, ukhruj min awsafil basyariyatika, sehingga dah bersih ni, dia akan jadi lancar. Sebab apa kita ni rasa malas, rasa ada je, sebab banyak dia. Ini plug tak tukar, ini minyak dah lama dah tak tukar, ini bahaya timing bag ni dah 660,000 dah ni. Ismail kata, Ustaz kena jaga juga, putus nanti. Ini ada nampak rekah-rekah dah 60,000, kalau putus ni habis. Begitulah dalam hati ni, putusnya hati kita ini dengan Allah Ta'ala, maka Allah tak pernah rahmat punah habis. Sifat ubudiyah, kehambaan, ialah patuh taat terhadap semua perintah dan larangan Allah, mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan larangan tanpa membantah dan merasakan keberatan. Allah lancar gitu. Mudah-mudahan apa yang kita baca dalam kitab kita ni, Allah berikan kepada kita. Kita keluarkan sifat basyariah, datangkan sifat kehambaan kita kepada Allah, sehingga Allah terima kita dalam keadaan, silakan datanglah beribadat kepadaku, ku berikan keampunan, ku berikan keredaan, ku berikan kenikmatan dan kemanisan beribadat kepadaku. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatma'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ja'al ijtima'ana bil rahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Allahumma habbibna صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.